Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi ruang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu, iaitu ilmu pengajian ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita masih ada lagi berapa hari lagi? 3 hari lagi insya-Allah kita boleh habiskan sampai Al-Haqqah, mungkin insya-Allah Al-Ma'rij, Nuh dan Al-Jin tak sempat kot. Insya-Allah masa ataupun tahun depan insya-Allah kita baca surah-surah, rangkaian surah-surah lain insya-Allah. Semoga Allah panjang umur kita dan memberi peluang untuk kita bersama-sama dalam majlis ilmu memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Pada petang ini, tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah, surah baru, yakni Al-Haqqah. Al-Haqqah merupakan sambungan daripada surah Al-Mulk, Al-Qalam, dan Al-Haqqah. Lepas tu Al-Ma'rij, surah Nuh dan surah Al-Jin. 6 surah tersebut mempunyai tema tauhid fil barakah. Yakni Allah nak ceritakan kalau kita tidak mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, yakni Allah perintahkan supaya jangan mengambil berkat daripada mana-mana yang Allah tidak nyatakan keberkatannya. Dan surah Al-Qalam, Allah larang, tidak dibenarkan sama sekali bertolak ansur. Surah Al-Haqqah hari ini, sambungan dia, apa tema dia? Kalau berani bertolak ansur, kalau tak ikut arahan Allah, maka Allah akan hukum di atas dunia lagi. Surah Al-Ma'rij, Allah akan hukum di hari akhirat. Maka yang senang untuk kita faham, surah Al-Haqqah ialah surah hukuman Allah. Walaupun ada Allah hukum di hari akhirat, tapi tak banyak. Sebahagian besar ayat dia diceritakan bab Allah ancam dengan takhwif duniawi. Yakni atas dunia lagi golongan-golongan yang engkar ayat-ayat Allah, yakni tidak nak mengesahkan Allah, terutama mereka mengambil juga keberkatan daripada yang Allah tak nyatakan keberkatan, menolak amalan-amalan Nabi, yakni menolak risalah dan menolak juga hari akhirat. Maka Allah hukum mereka bukan setakat di hari akhirat, di dunia lagi Allah telah hukum. Itu maksudnya. Maka itulah tema surah Al-Haqqah dan Al-Ma'rij, hukuman di hari akhirat. Kita tengok, baca dulu, semoga Allah memberi kefahaman kepada kita dan beri istiqamah untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal haqqah wa ma adraka mal haqqah. Kadzabat Thamud wa 'Adun bil qari'ah. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية
وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة. Alhamdulillah. Panjang kita baca ini ya. Pasal ayat pendek-pendek ya. Sebagaimana kita tadi, surah Al-Haqqah, surah yang ancaman-ancaman Allah. Mana takhwif duniawi dan Allah selit juga takhwif ukhrawi akhirat. Apa akan jadi ya? Kita tengok ya. Golongan-golongan yang menolak ataupun beramal dengan ataupun berakidah dengan apa yang Allah tak sama dengan yang Allah perintahkan, tak sama dengan amalan yang Nabi larangkan dan tidak meyakini adanya hari akhirat, maka mereka tidak membuat persiapan untuk pergi ke hari akhirat, maka golongan tersebut Allah telah hukum. Tengok Al-Haqqah, apa dia Al-Haqqah? Keadaan yang sebenarnya saat ancaman, saat musibah akan tetap berlaku. Itu yang setengah tafsir mengatakan hari kiamat pasti berlakulah. Lepas tu dia sumpahan dia, maka malhaqah, apakah dia? Sifat keadaan saat musibah tersebut, bencana yang berlaku tersebut, apa dia? Tanya balik, bukan tanya. Allah tanya bukan suruh kita jawab. Nak tunjukkan betapa pentingnya peristiwa yang berlaku itu. Peristiwa yang berlaku itu amat-amat penting dan amat-amat yang menakutkan. Iaitu Allah jawab, wa ma adra kamal haqqah. Wa ma adra, dan apakah kamu tahu apakah yang sebenarnya al-haqqah itu? Maka al-haqqah itu ialah suatu saat yang tetap berlaku, itu ialah tafsir mengatakan itulah hari kiamat. Itu maksudnya. Maka ketika itu Allah akan kumpulkan semua manusia-manusia untuk menemui amalan mereka masing-masing. Maka ayat yang keempat, Allah terus buat takhwif duniawi. Dia terus masukkan ancaman-ancaman duniawi supaya apa? Supaya golongan yang tidak percaya adanya hari kebangkitan semula. Siapa dia golongan yang tidak percaya hari kebangkitan semula? Iaitu golongan-golongan Arab Jahiliyah. Golongan-golongan Arab Jahiliyah. Mereka tak percaya adanya hari akhirat, adanya hari balasan semula, adanya hari yang mereka akan berjumpa dengan amalan-amalan mereka semasa mereka hidup. Sebab itu Allah buat ayat-ayat yang tentang adanya hari pembalasan, tentang adanya hari kiamat untuk mereka memahami. Supaya mereka gerun, mereka takut hari pembalasan tersebut pasti akan berlaku. Maka sebelum untuk memahamkan mereka, golongan Arab Jahiliyah, maka supaya mereka familiar dengan kisah-kisah ini, maka Allah ceritakan ancaman-ancaman untuk golongan yang engkar hari akhirat, engkar dengan pengesaan Allah, mereka melakukan kesyirikan. Maka Allah ceritakan kisah kaum Thamud dan kaum Ad, iaitu di negeri Yaman dan di Arab sendiri, di Mekah sendiri, di mana kaum Ad dan kaum Thamud, yakni kaum Thamud, kaum Ad, kaum Nabi Hud, kaum Thamud, kaum Nabi Soleh, di mana mereka telah dihukum kerana mereka tolak akidah untuk mengesahkan Allah. Mereka tolak amalan-amalan yang diturunkan amalkan oleh Nabi Hud dan Nabi Soleh, dan mereka mendustakan hari kiamat. Tiga perkara, yakni tiga perkara intipati dalam mana-mana kitab. Mana-mana kitab daripada Allah, tiga perkara ini merupakan perkara pokok dia, iaitu Allah Esa, risalah, yakni amalan-amalan Nabi, dan juga hari akhirat. Tengok kisah dia bagaimana Allah ancam. Maka kenapa Allah bagi tahu cerita ni? Supaya orang Arab tahu. Pasal orang Arab pernah berulang-alik pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Dia tahu kisah bagaimana cerita-cerita yang bermain di kalangan penduduk-penduduk setempat. Bagaimana kisah kaum Ad telah dimusnahkan, telah dihancurkan hingga habis baka kerana tak ikut apa yang Nabi Hud suruh. Bagaimana kaum Nabi Soleh di Madain Soleh, bagaimana mereka Allah hancurkan juga. Kenapa? Pasal mereka engkar arahan-arahan Nabi Soleh. Mereka engkar
untuk laksanakan arahan-arahan Allah, mereka tak takut dengan adanya hari akhirat, mereka masih juga buat perkara-perkara ini, maka cita-cita tersebut selalu bermain dalam fikiran orang Arab. Maka bila buat cerita ini, maka wujud kegerunan di hati orang Arab. Maka bila gerun, maka wahai orang Arab, ikutlah Al-Quran. Kerana Al-Quran pun akan ceritakan benda-benda, membenarkan apa-apa dalam kitab-kitab yang terdahulu. Dan benda yang sama juga akan berlaku sekiranya kamu engkar Quran sebagaimana arahan Allah. Kamu engkar Nabi Muhammad dan engkar juga dengan adanya hari akhirat. Tengok bagaimana cerita tentang ancaman duniawi. Kadzabat Samudu, maka telah mendustakan kaum Samud, wa Adun dan kaum Ad, bil qari'ah, yang mana satu kisah yang mendustakan pada hari yang menggempak dan mengharukan itu. Satu peristiwa bagaimana menggemparnya hukuman yang Allah turunkan kepada mereka dan amat mengharukan, amat mengerikan. Tapi kita tak nampak pasal bukan masyarakat kita. Kalau kita tengok sendiri bagaimana contohnya kita tengok video kisah tsunami di Aceh tu. Mengerikan. Tapi taklah sengeri kaum Ad dan kaum Samud. Kita tengok kisah tsunami di Aceh pun amat-amat mengerikan. Dengan ombak yang tinggi, diangkat bangunan, angkat rumah, tenggelamkan orang, manusia semuanya, ada tanah runtuh. Maka mengerikan. Begitu juga dengan orang Arab, bila dengar cerita macam ini, maka timbul satu ketakutan di hati mereka. Maka bila timbul ketakutan, maka mudah-mudahan dengan cara cerita semacam ini, mereka rasa tertarik, mereka rasa nak mengikuti ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tengok kawan Samud. Ayat yang ke berapa dah? Kelima. Fa amma Samudu, maka adapun kaum Samud itu, fa uhliku, maka mereka dibinasakan. Kenapa? Bittaghiyah, kerana melampaui batas. Kejahatan mereka melampaui batas. Itu maksud dia. Iaitu kaum-kaum Samud ini, kaum Nabi Soleh, mereka dibinasakan dengan apa? Dengan petir, dengan bunyi pekikan yang amat hebat. Petir sengaja dengan petir saja pecah gendang telinga, pecah perut. Tengok dahsyatnya bunyi. Bila Allah bunyikan yang amat kuat, semua manusia akan mati. Kita tak pernah rasa ni. Kita dengar petir yang kuat pun kita dah takut dah. Tapi usahakan mereka kena azab petir, menyebabkan mereka hancur semua sekali mereka ni. Fa amma Samudu fa uhliku bittaghiyah, maka masing-masing mereka menerima azab dunianya, iaitu adapun kaum Samud ataupun kaum Nabi Soleh ini, maka mereka telah dibinasakan dengan petir yang melampau dan amat dahsyat petir tersebut. Satu teriakan yang kuat, teriakan kuat, maka hancurlah mereka semua sekali. Ayat yang ke-6. Itu kaum Samud. Kita jumpa kisah-kisah dalam surah lain akan jumpa dengan panjang ni. Cuma dalam Al-Haqqah ni amat ringkas. Pasal Allah nak wujudkan kalau buat jahat Allah balas. Itu ceritanya balasan Allah Subhanahu wa taala yang dia punya maksudnya. Batu dalam Al-Quran, walaupun cerita-cerita Nabi berulang kali diceritakan, tetapi mempunyai tujuan ataupun maksud yang berlainan. Dalam surah Al-Haqqah, Allah hanya nak ceritakan buat syirik, berkat daripada Allah yang tak nyatakan, maka Allah hukum mereka di dunia lagi. Contoh, kaum Samud di bawah Nabi Saleh. Yang keenam, wa amma Adun, tengok kaum Ad pula. Dan adapun kaum Ad, maka fa uhliku birihin, maka mereka dibinasakan dengan rih, angin yang kuat. Angin yang kuat bukan setakat angin kuat, sorin, sejuk. Maka nak ceritanya angin ini sama ada angin panas ataupun angin sejuk, dua-dua sekali amat mengerikan.
Setengah orang mengatakan angin sejuk lebih berbisa lagi pada angin yang panas. Sebab tu bila orang pergi ke negeri-negeri sejuk, negeri-negeri sejuk, satu utama dia akan tutup telinga dia. Akan tutup telinga dia dengan kain. Sebab tu bila ada angin, kalau sejuk tak apa lagi, bila angin mari, dia masuk telinga tu hingga pecah gegendang telinga tu bila angin sejuk menerjah masuk dalam telinga. Jadi kaum Nabi Hud ini telah dibinasakan dengan angin ribut yang sifatnya amat-amat sejuk. Itu angin birihin sorin atiyah, angin-angin yang sangat-sangat dingin dan sangat-sangat sejuk. Maka angin timbuk ributnya luar biasa lah, ribut yang amat-amat menakutkan. Ayat 7. Sakharaha alaihim, dia menimpakan, sakharaha, Allah menjalankan apa dia, alaihim, angin ke atas mereka. Sama mana? Sab'a layalin, 7 malam. Tengok, non-stop 7 malam ribut angin sejuk menimpa golongan kaum Ad ini. Tengok, kalau ribut dalam setengah jam, kita dah tak duduk dah, takut. Keluar rumah pun tak kena, keluar halaman rumah masuk tak takut, pasal ribut ini amat-amat menakutkan. Dia ni ribut yang luar jangka. 7 malam, cuba bayangkan, 7 malam. Bukan setakat 7 malam. Wasamaniyata ayyamin, dan 8 hari. 8 hari, 7 malam. 7 malam, 8 hari ribut sejuk tak berhenti-henti. Husuman, berturut-turut, tak ada berhenti. Walaupun seminit, tak ada berhenti, berturut-turut ni. Husuman. Maka fatarul qauma, maka kamu melihat kaum itu, wahai orang Arab, cerita-cerita kamu tengok dah kaum tersebut. Cerita daripada negeri-negeri Yaman dan Syam, tengok bagaimana. Fatarul qaumal fiha, kaum itu padanya sur'a, maka semua kaum tadi jatuh ke bumi. Ka'annahum, seakan-akan mereka tersebut, kaumnya kena ribut tadi, macam mana? A'jazu nakhlin khawiyah, sebagaimana pohon-pohon kurma yang tegap-tegap dicabut daripada perdunya. Tengok macam mana dah. Pohon kurma ni, cuba bayangkan pokok kelapa lah, pokok kelapa yang tua besar tu. Pokok kelapa sawit lagi besar lagi dah. Bagaimana dengan ribut ini dicabut pokok kurma ke atas, begitulah kaum Ad ini dicabut. Dicabut, mana dipusing-pusing, dicabut, naik terbang ke atas, jatuh balik bumi macam pokok dicabut. Masya Allah, takut. Semoga Allah jauhi kita daripada bencana yang sebegini rupa. Bencana yang amat-amat mengerikan. Bencana yang amat-amat mengerikan, ributnya kuat. Kena mereka, naik ke udara, hempak turun ke bawah. Sebagaimana pokok-pokok kurma dicabut daripada batangnya. Lepas tu, kamu tengok tak kesan dia? Tengok tak kesan dia? Fahal tara lahum min baqiyah. Maka adakah kamu lihat di antara mereka, daripada mereka tadi, baqiyah, ada lagi yang masih nampak lagi? Cuba bertanya masyarakat Yaman tersebut. Ada nampak lagi golongan-golongan yang Allah hancurkan mereka dengan angin tadi? Maka tidak ada yang masih hidup. Maka kamu akan melihat tidak ada mana habis bakar. Semua kaum Ad dihancur, dimatikan semua sekali. Tidak ada bakar lagi. Seorang pun tak tinggal. Kecuali Nabi Hud dan keluarga dia saja. Habis kaum Ad Allah hancur. Kaum Thamud Allah hancur. Siapa lagi? Pasal apa hancur? Pasal dia tidak mengesahkan Allah. Tak ikut arahan Nabi dia. Tak yakin dengan adanya hari akhirat. Maka Allah hancurkan mereka. 2 kaum. Lepas tengok ayat 9. Waja'a Fir'aunu, dan datang pula kisah Fir'aun. Datang Fir'aun di mana wa man qablahu wal mu'tafikati bil khatiyah. Maka sebelumnya maka kaum Tafiq apa dia kaum juga, dan selain mereka datanglah Firaun dan orang-orang dahulu padanya serta penduduk negeri At-Tafiqah, negeri terbalik, ya, ditunggang balik ke negeri dia dan melakukan perkara-perkara yang salah. Sama saja Firaun pun sama, kaum Ad, kaum Thamud,
kaum Tapiqah dan juga kaum Firaun, semua Allah hukumkan semua sekali. Kaum Tapiqah ini negeri terbalik, negeri mana? Negeri Nabi Lut kan, negeri yang Allah terbalikkan dia, negeri yang Allah pusingkan bumi, angkat bumi, terbalikkan bumi, hempaskan balik. Bukan hanya kaum Ad dan kaum Samud yang azab Allah, kemudian telah datang pula Firaun daripada Mesir dah. Dia kisah Nabi Musa, Firaun ini, dan sebelum Firaun, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, dan semua sekali negeri-negeri Allah hancurkan semua sekali, kisah dia lah. Sebelumnya pada kisah Nabi Nuh, semua sekali Allah hancurkan semua sekali. Ayat 10. Fa'asaw rasula rabbihim, maka mereka punca kaum-kaum ini, kaum-kaum sebelum pun selepas pun semua ada, kerana mereka mendurhakai fa'asaw rasula rabbihim, mendurhakai rasul-rasul yang diutuskan oleh Tuhan, maka fa'akhazahum, maka dia menyiksa, Allah menyiksa mereka akhzatan rabiyah, dengan siksa yang amat keras. Ini pun tak apa, kita ulang-ulang saja. Kisah Nabi Nuh pula. Inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami ketika air banjir melampau hadnya serta menenggelamkan gunung ganang, telah mengangkut serta menyelamatkan nenek moyang dalam batu Nabi Nuh. Yang selamat hanyalah datuk nenek kamu, kota Nabi Nuh dan keluarga dia saja. Yang ni ada mengatakan 80 orang saja yang terselamat. Iaitu di mana? Air bawah naik atas, air hujan turun. Maka terkepunglah umat Nabi Allah Nuh, termasuklah isteri dia dan anak-anaknya pun. Allah hancurkan semua sekali. Cuma yang selamat, yang naik kapal Nabi Nuh saja, itu saja, satu dunia hancur ketika itu. Maka Allah buat kesimpulan daripada ni, lanaj'alaha lakum tazkirah wa ta'iyaha uzunu wa'iyah, agar kami menjadikan bagi kamu peringatan, tazkirah. Kami baca ayat-ayat ini bila kita bertadabbur supaya kamu dengar, faham. Itulah merupakan peringatan-peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila dengar berulang kali cerita-cerita yang menakutkan yang Allah telah hukum mereka ini, maka sepatutnya kita takut. Kita takut berdoa. Itulah berdoa. Itulah tadabbur. Wahai Allah, kuasanya kamu hukum mereka, takutnya aku dihukum sedemikian rupa. Maka berdoalah. Maka jauhilah aku daripada musibah yang sebegini. Itu maksud doa. Maka perasaan ketakutan hati halus kita itulah doa sebenarnya yang Allah akan kabulkan permohonan doa daripada hati kita tersebut. Wa ta'iyaha uzun, maka kami lakukan demikian, maka menjadi peristiwa satu pelajaran bagi kamu, untuk kamu ambil pengajaran, dan telinga kamu mendengar, akal kamu memikirkan, barulah itulah sebenarnya perkara-perkara yang dituntut bila kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Selesai bab tahwif duniawi yang Allah hukum golongan-golongan yang derhaka kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menolak ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, menolak amalan-amalan yang dibawa oleh rasul-rasulnya, dan juga pasal mereka tolak itu pasal mereka tak buat persiapan untuk pergi ke hari akhirat. Ibrah untuk kita lah. Kalau ibrah untuk orang Islam sekarang ini, walaupun kita percaya Allah Esa, kita buat juga perkara-perkara khurafat. Walaupun kita percaya Nabi Muhammad buat amalan-amalan, kita buat juga amalan-amalan baru yang kononnya lebih power daripada yang sunnah dibuat oleh Nabi. Bab akhirat pula, walaupun kita tahu adanya hari akhirat, tetapi kita tidak buat persiapan untuk pergi ke hari akhirat tersebut. Kita rasa tak apa, sempat lagi, ada masa lagi. Atas perkara 3 faktor inilah yang kita perlu ambil ibrah. Takut-takut kita juga menerima nasib yang malang. Tetapi memandangkan umat akhir zaman atas dasar doa Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak bayar cash kepada kita umat akhir zaman, kerana Allah akan bayar
Allah akan hukum kita dengan teruk bila kita pergi menemui Allah Subhanahu wa taala nanti. Beruntung kita untuk orang berfikir, tapi amat malang bagi orang yang tidak berfikir, maka malang bagi mereka kerana mereka pasti akan dihukum bila menemui Allah Subhanahu wa taala. Ayat seterusnya. Ini dia Allah kaitkan dengan ukhrawi pula, akhirat, takhwif ukhrawi, dicampurkan takhwif ukhrawi, walaupun temanya takhwif duniawi dan surah Fani pun ukhrawi, Allah masukkan juga takhwif ukhrawi, ancaman-ancaman bila mati apa berlaku. Fa iza nufikha fis sur, maka bila dah tiup sangkakala, nafkhatun wahidah, yang pertama tadi. Tiup saja sangkakala yang pertama, maka bila tiup pada sangkakala yang mula-mula, maka ketika itu apa jadi? Wa humilatil ardu, maka diangkat bumi, digulung bumi, lepas tu wal jibalu, dan gunung-gunung digulung. Dilaga, ayat-ayat lain dilagakan gunung, dicabut gunung, dilaga gunung. Gulung bumi, gunung-gunung, bumi diletupkan, bunyi yang amat mengerikan. Lepas tu angkat bumi, angkat gunung. Lepas tu fadukata dakatan. Lalu keduanya dileburkan, dilagakan, maka bunyi dentuman yang amat kuat, wahidah, dengan sekali letupan saja. Dan bumi serta gunung-gunung diangkat lalu dihancurkan dengan sekali hancur saja. Maka ketika itu berlakulah kiamat. Fa yauma idzin waqa'atil waqi'ah, maka ketika itu berlakulah kiamat. Sebenarnya pasal apa? Pasal tempoh untuk uji manusia telah tiada. Maka bumi, langit, gunung, ganang, kenapa Allah ciptakan? Untuk menguji manusia dan jin. Bila habis saja manusia dan jin dimatikan semua sekali, dah habis dah tempat untuk menguji, maka tempat alat untuk diuji pun Allah hancurkan semua sekali. Sebab tu bila Allah panggil langit bumi, kamu nak ikut aku tak ikut aku, aku buat kamu ni sampai satu masa yang aku tentukan. Bila habis tempoh aku nak uji hamba-Ku manusia dan jin ini, maka aku hancurkan kamu, wahai langit, bumi dan gunung ganang. Maka sambung lagi. Ayat ke-16. Wansyaqqatis samaa'u fahiya yawma idzin wahiyah, dan terbelahlah langit kerana ia pada hari itu rapuh. Maka langit pun dibelah. Dalam ayat yang lain, langit itu malaikat akan diarahkan, langit itu Allah akan macam kita melapah lembu tersebut. Kita langit. Langit pun runtuh, cabut, digulung langit. Maka ini banyak benda-benda gaib yang kita tak terjangkau dipikir oleh akal kita. Wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sedang malaikat-malaikat ditempatkan mengawal segala penjuru langit yang menggulung tersebut, dan arasy Tuhan pada saat itu, arasy dipikul oleh 8 malaikat. Thamaniyah. Walaupun ada juga tafsir yang lain mengatakan 8 kumpulan malaikat. Tapi pendapat yang paling rajih 8 malaikat. Wallahu ta'ala macam mana. 8 orang malaikat memikul arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita payah fikirlah. Kita hanya menerima seadanya bila Allah ceritakan ada 4 malaikat di setiap penjuru langit, memegang langit, dan ada 8 malaikat dan memegang arasy. Kita terima seadanya dan tak ada pun sabit dengan makhluk-makhluk sama dengan apa yang sifat-sifat Allah nyatakan sifatnya ini. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kamu semua dihadapkan untuk hitungan awak, itu amal. Maka ditiup sangkakala yang kedua pula. Ni dia tak kedai, dia tak cerita kat sini. Cuma bila kita baca, manusia dibangkitkan semula, itu ketandaan sangkakala yang kedua telah dibunyikan.
Bila sangkakala keluar dibunyikan, maka manusia pun dibangkitkan daripada kubur masing-masing. Yauma idzin tu'raduna, pada hari itu kamu semua dihadapkan, la takhfa, dan tidak tersembunyi. La takhfa, tidak sembunyi, minkum khafiyah, dari kamu yang tersembunyi. Maknanya kita bangkit bogel, berbogel, tak ada kasut, kemaluan. Semua nak bogel lah. Dibangkitkan dengan bogel. Bagi orang tua bogel. Dia berlari-lari nak menuju kepada masyarakat ketika itu, terang-terang dengan cahaya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka berlari-larilah dalam suasana mengikut tahap amalan masing-masing atas dunia. Ini dipanggil takhwif ukhrawi, ayat-ayat ancaman akhirat di pada masyarakat ini. Ketika inilah amalan-amalan sunnah yang kita buat di dunia akan datang kepada kita, memberi syafaat kepada kita di saat-saat yang kita perlukan syafaat. Quran akan melindungi kita, amalan-amalan sunnah akan melindungi kita, guru-guru kita akan melindungi kita kalau dia selamat juga yang pegang Al-Quran sunnah. Apa-apa saja yang kita buat mengikuti amalan Nabi, maka ketika itu mereka datang bersama-sama melindungi teman setianya. Pasal kita nak malaikat, kita berkawan dengan malaikat datang menolong kita juga. Golongan yang tidak buat perkara, tak pegang pada perkara-perkara sunnah ini, maka nyayalah ketika itu mereka mengharung berbagai-bagai siksaan lah. Maka berebut-rebut nak pergi kepada masyar dalam keadaan yang amat-amat teruk, amat-amat menakutkan. Maka bukan setakat itu saja. Yang paling-paling menakutkan lagi, apa dia? Manusia akan berjumpa dengan amalan dia. Ini takut ni. Manusia akan ditemukan dengan amalan dia. Kalau dibangkitkan semula, tak ada masalah apa. Hidupkan balik, itu tak penting. Yang penting dihidupkan balik, nak jumpa dengan rekod kelakuan. Buku-buku rekod masa mereka mereka akhir balik sehingga mereka mati, nak jumpa dengan benda tu. Tengok macam mana Allah ceritakan suasana semacam itu. Fa amma man utiya kitabahu bi yaminih. Adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya. Ini seronok ni. Ini tabsyir, khabar gembira bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, mengikuti amalan-amalan yang sahih daripada yang diajar oleh Nabi, maka mereka beramal dengannya. Maka di sini golongan-golongan ini khabar gembira dia, fa amma man utiya kitabahu bi yaminah. Maka adapun orang yang diberi kitab dengan tangan kanannya, fayaqulu, mereka seronok, mereka berkata, mereka bersorak-sorak kegembiraan. Fayaqulu haum, mereka, mari kawan-kawan tengok, mari tengok. Dia berbangga dengan buku rekod dia tu. Sebagaimanalah nak tu kita mudah faham, orang yang tinggi result macam profesor lah, SPM ke tu, dia tengok result dia semua A, 20A, dia panggil, tengok aku, macam mana lah, dia gembira. Begitu juga dengan orang yang terima kitab. Seronok sangat tu, dia menjerit-jerit kegembiraan, dia panggil kawan-kawan yang ada sekitar. Tengok rekod aku, tengok buku rekod aku, tengok buku rekod aku. Bukan setakat saja. Iqra kitabiyah. Iqra'u kitabiyah. Tengok baca kitab aku. Orang lain tolong baca kitab dia. Pasal seronok sangat. Dalam kitab tu dah ada lah. Semua doa pagi petang ada. Tahajud ada. Solat berjemaah ada. Apa lagi? Baca Quran tu A+. Tadabbur A+. Semua ada. Komplit. Tak ada masalah apa pun. Semua A. Maka panggil semua orang tolong baca. Tengok. Bila orang baca semua, dia bagi tahulah. Kenapa A semua ni? Tengok Inni zonantu, sungguhnya aku dah sangka dah. Atas dunia dahulu, berkenaan dengan peperiksaan ni, nak dapat result aku dapat seorang bocor dah. Pasal bocor. Pasal inni zonantu, aku dah jangka dah masa dunia. Daripada mana jangka? Aku baca Quran, Allah cakap dah. Kalau kamu taat dengan aku, kamu ikut aku bagi A pada kamu. Maka aku yakin, dengan sebab dunia, aku baca Quran, aku yakin dah Allah titah dalam Al-Quran dia, aku faham Quran dia, maka aku beramal dengan Quran dia. Itulah sangkaan aku. Maka ini zona tu aku yakin dengan perkara ini. Lepas tu anni mulakin hisabiyah. Dan dalam Quran juga
Allah berulang kali kata, wahai hamba, hari akhirat ada. Wahai hamba, ikhtiar pergi hari akhirat. Maka atas dunia dahulu, ani mulakin hisabiyah. Aku yakin dalam Quran juga ceritakan, pasal aku faham dia adanya hari pertemuan seumpama ini, dan aku akan berjumpa dengan amalan-amalan sunnah, amalan-amalan sahih yang aku buat atas dunia dahulu. Senang kan? Jelas. Maknanya perkara lah. Dan dalam syurga pun, dalam syurga dah. Pada ketika kita melepak di pasar-pasar, tempat ramai-ramai. Pasal Allah nak mengembirakan. Kalau kita gembira seorang-seorang, tak mustahak, tak seronok. Nah, kita kaya, kita ada kereta besar, ada segala-gala lah. Ada kemewahan. Tapi duduk seorang-seorang kita, tak seronok. Kegembiraan ialah orang lain boleh tengok kita punya kehebatan, kekuatan. Sebab tu Allah wujudkan suasana gembira dengan ramai manusia. Tengok keadaan kita. Maka di pasar-pasar, masa kita berehat dalam syurga, kita ceritalah. Itulah kita, dia akan bangkitkan semula kisah dia mengaji Quran atas dunia, dan dalam kata-kata Allah itu aku yakin di dunia tu syukurlah pasal aku belajar Quran, aku faham Quran, aku yakin dengan titah Allah, perintah Allah Al-Quran dia, aku ikut, maka aku dapat sekarang ini. Itu cerita-cerita dengan kawan. Dia akan ulang-ulang perkara ini di depan kawan-kawan dia tentang kenapa mereka masuk syurga? Kerana dia meyakini apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Nak cerita di sini ya, kenapa dia meyakini? Pasal dia faham, dia ulang-ulang, dia beramal dengan perkara itu. Maka sungguhnya aku telah mengetahui dengan yakin dalam Al-Quran bahawasanya aku akan menghadapi hari itu amal yang sebegini rupa. Sebab itu dalam Al-Quran kan, dalam bila Allah hukum, Allah akan tanya, alam ya'tikum rusulun minkum yatluna 'alaikum ayati rabbikum wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Tak ada kau orang baca ayat aku tentang hari pertemuan semacam ini. Ulang-ulang yang tu. Maknanya orang mengaji Quran, ada hari pertemuan, takut bagaimana kalau Allah terima. Itu maksudnya, maka kita pun belajarlah. Maka fahuwa fi 'isyatir radiyah, maka dengan itu tinggallah dalam kehidupan yang senang, lenang dan bergembira selama-lamanya dengan berbagai-bagai kemudahan dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah, dalam syurga-syurga yang amat tinggi mengikut darjat amalan seseorang. Dalam masa sama kita jumpa dengan keluarga-keluarga, walaupun keluarga-keluarga kita tak sama amalan-amalan dengan kita, tapi kita boleh jumpa dalam keadaan darjat yang berbeza walaupun dalam tempat yang sama. Dalam dunia nak faham. Nak kita faham, walaupun tak boleh perbandingan, duduk dalam taman. Orang banyak amalan duduk banglo, orang sikit amalan duduk rumah teres, tapi masing-masing berpuas hati. Walaupun duduk contoh, walaupun rendah, tapi tidak ada perkara yang mereka nak pindah lagi. Itulah syurga. Syurga ini Allah akan buat kepada setiap ahlinya merasa selesa dengan keadaan ia duduk ketika itu. Kalau kita atas dunia tak ada. Orang kaya macam mana pun dia ingin lebih lagi pasal wujud tak puas hati. Tapi syurga tak ada. Syurga Allah bagi saja dah puas hati dah orang-orang yang duduk ke tempat itu. Fi jannatin 'aliyah, syurga yang tinggi darjatnya. Maka ceritalah mereka dia qutufuha daniyah, buah-buah yang dekat dia petik, buah datang sendiri nak buah apa, semua taman-taman dia cantik sangat. Semua buah mari sendiri, dan buah pula berbagai-bagai rasa dalam ayat-ayat yang lain. Zanakas kulu washrabu hani, maka masing-masing dipersilakan menikmati dengannya, dan dikatakan makanlah wahai ahli-ahli syurga, minumlah ahli-ahli syurga, da bima aslaftum fil ayyamil khaliyah, sebagai minuman yang amat lazat, baik kesudahannya. Pasal apa? Dengan sebab kamu atas dunia dahulu yakin dengan adanya hari akhirat, kamu buat amal-amal yang menepati amalan-amalan sunnah, maka kamu telah kerjakan pada masa lalu atas dunia, maka ialah kemewahan hasil daripada penat lelah kamu atas dunia dahulu. Allah dengan sifat Ar-Rahim dia tak sanggup lagi melihat kamu sesaat pun menderita bila pergi ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Itu kisah seronok, kisah tafsir. Bagaimana kisah pula orang yang sebalik, orang yang buat perkara-perkara kesyirikan, orang yang buat perkara-perkara bid'ah, orang yang tidak buat persiapan pada hari akhirat, dia suka dengan dunia. Tiga perkara itu, orang yang syirik, orang yang bid'ah, dan orang yang mencintai dunia secara berlebihan hingga lupa kepada hari akhirat. Apa jadi?
Ini kisah dia pula. Wa amma man utiya kitabahu bishimalih. Adapun orang-orang yang diberi kitab dengan tangan kirinya. Dalam ayat yang lain, dia sorok. Dia tahu dah, dia baca dah, tahu dah. Orang yang terima kitab tangan kiri akan dihukum. Maka dia menyorok. Dia menyorok ke belakang tangan dia. Disorok. Dia sorok. Tapi bila disorok macam mana pun, Allah akan keluarkan juga. Suruh amalan dia kejar dia. Maka amalan dia akan kejar dia. Mana tangan dia sorok, dia cari tangan kiri dia. Sorok macam mana pun, mesti sampai ke dia. Ayat ni dia ringkas saja. Wa amma man utiya kitabahu bishimali. Maka ada pun orang yang menerima kitab dengan amal dengan tangan kirinya. Tengok ya. Muka dia tahu dah masanya. Cuma Allah nak cerita kepada kita ni supaya kita peka dengan perkara ni. Kita masuk dalam hati kita takut. Bila takut kita berdoa. Tu tujuan dia. Bila kita baca ayat yang semacam ini dah. Oh, wahai Allah, takutnya jauhlah tangan kiri aku daripada menerima kitab-Mu, wahai Allah. Bagilah, berdoalah berbagai-bagai. Betul doa supaya kita tidak ditakdirkan menjadi golongan yang menerima kitab amalan dengan tangan kiri. Itu tujuan dia. Maka apa kata dia? Fayaqulu ya laitani. Mereka berkata ya laitani. Alangkah malangnya, alangkah sesalnya, alangkah sedihnya. Lam uta kitabiyah. Adakah banyak kalau aku tidak diberi kitab ini. Lam tidak uta kitabiyah. Alangkah baiknya kalau aku tak diberi kitab ini. Dia tak nak kitab. Pasal dia ingat pergi akhirat ini Allah hidupkan balik segala rekod-rekod dia lepas tak ada apa. Pasal tu dia alpa dengan dunia. Sebab tu dia nak buat jahat pun dia tak takut. Pasal dia, walaupun dia tahu ada kitab, tapi dia mengambil mudah dengan kitab-kitab tersebut. Sekarang dia baru menyesal. Wahai menyesalnya aku, kalaulah aku betul-betul tak lara atas dunia dahulu. Adakah baiknya kalau kitab tidak ada diberi kepada aku semacam kitab hari ini. Ayat surah Yasin tu dia kata, aku tak jangka sekecil-kecil perkara pun ada dalam rekod aku, dia menyesal semua sekali. Walam adri ma hisabiyah, dan aku tidak dapat mengetahui hitungan amalku. Lepas tu penyesalan, betul-betul penyesalan. Kita menangis menjerit macam mana pun ni ketika dah menerima rekod semacam ini pun. Dah kita atas dunia, bila kita menyesal atas dunia pun setakat menyesal macam tu je, pukul dada, geleng kepala, tepuk dahi, setakat tu je. Penyelesaian sana bukan setakat tu. Dia akan menggigit apa-apa yang badan dia ni. Menyesal yang amat sangat. Menyesal amat sangat yang dia buat tak jangka, dia benda sakit pun dia sanggup gigit. Tangan dia gigit tangan, kekah tangan dia ni. Pasal apa? Pasal menyesal yang terlalu menyesal. Sekarang menyesal pun atas dunia. Tak sampai ke tahap kekal selama-lamanya. Cuba bayangkan ketakutan dia bila akan dihukum dengan neraka jahanam selama-lamanya. Ketika itu dia tak ada apa diri ni. Menyesalnya ketika itu. Cuma tak boleh digambarkan dalam bentuk ayat tentang penyesalan mereka setakat mereka gigit tangan-tangan mereka lah dalam neraka nanti. Lepas tu apa dia? Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya alangkah baiknya kalau kematian aku di dunia dulu tak dihidupkan balik. Alangkah baiknya kalau kematian aku di dunia dahulu sebagai mati tak dibangkit semula dah. Pasal apa? Pasal dibangkit semula tu aku tak takut. Ditunjukkan amalan tu yang paling mengerikan. Ma'auna apa tu? Ya laitaha kanatil qadiyah. Alangkah baiknya kalau kematian aku dahulu, kematian penyudah, tidak dihidupkan balik. Dalam ayat-ayat yang lain, alangkah baiknya kalau aku sebagai tanah, sebagai rumput, tak ada apa. Kalau mati macam tu je. Lebih baik menjadi binatang, lebih baik menjadi pokok, lebih baik menjadi apa-apa saja atas dunia ni. Maknanya kita menyesal menjadi dunia. Kita menjadi manusia, menyesal. Pasal apa? Pasal tidak akan putus. Kalau jadi binatang, jadi tanah, jadi pokok, jadi benda-benda lain, habis-habislah. Kita ini, amanah yang kita ambil sebagai manusia itu sampai bila-bila. Kalau disesa, sakit sampai bila-bila. Cuba kita renung.
Cuba kita betul-betul tasawur, betul-betul hayati. Sesanya kalau orang duduk dalam neraka jahanam kekal selama-lamanya. Itulah kata bila baca benda ni pagi-pagi, malam dah renung balik, oh amat-amat mengerikan. Dah. Amat-amat mengerikan. Kerana apa? Kerana kekal sesa sampai selama-lama dan makin hari makin teruk, makin hari makin teruk. Tolong siapa, tak ada siapa boleh tolong ketika itu. Lepas tu apa lagi? Maka ketika itu pasal dia suka dengan dunia, ma'arna anni maliyah, harta kekayaan aku sikit pun tak dapat tolong aku. Tengok dia kata ni. Nah, harta kekayaan aku yang aku kumpul atas dunia dahulu sikit pun tak boleh tolong aku sekarang ni. Lepas tu dalam ayat yang lain, harta yang baik, harta dia ialah harta yang dia infak. Harta dia yang dia infak kepada jalan Allah, Allah akan tukarkan harta tersebut pasal hak mutlak dia. Maka Allah akan tukar dengan nikmat, dengan syurga. Pasal dia jangan-jangan berinfak, dia bakhil, dia kedeku, dia simpan harta dia, maka ketika itu sikit pun harta dia, kaya macam mana pun tak boleh tolong dia ketika ini. Ma'awna anni maliyah, harta kekayaan aku langsung tidak dapat menolong aku sedikit pun ketika ini. Maka bila kita baca ayat-ayat seumpama ini, maka ambil pengajaran lah. Oh, macam tu rupanya harta aku ni untuk dunia tak boleh tolong. Allah kata, kita pun mulalah. Oh, nak jadi supaya harta itu harta aku perlu berinfak kepada jalan Allah. Maka memikirkan tentang adanya hari akhirat, kita akan buat persiapan nak pergi hari akhirat dengan cara kita menginfak harta kita ke jalan Allah. Itu maksudnya. Maka dengan kait dengan hari akhirat, kita dengar ayat macam ini, kita akan menginfakkan harta kita untuk jalan Allah. Pasal tak boleh tolong kita sikit pun harta tersebut sekiranya kita tak infak ke jalan Allah. Lepas tu, halaka anni sultaniyah, segala pangkat aku, segala orang paling sanjung aku atas dunia ni, orang lantik aku jawatan tu, orang lantik aku jawatan ni, orang suka dengan aku, orang lantik aku ketua, suka ni. Maka telah tak ada hilang lenyap, tidak ada apa yang boleh tolong kita itu sebenarnya. Popular mana kita, hebat macam mana kita, berpengaruh macam kita, macam mana pun, maka harta dan pangkat langsung tidak ada nilai bila kita pergi menemui Allah. Pasal apa? Pasal harta dan pangkat kita tadi kita gunakan untuk dunia ya. Itu puncanya. Kalau kita gunakan pangkat kita dan harta kita untuk jalan Allah, kita guna kuasa kita, pangkat kita ni untuk berdakwah pada orang ke, mengajak tabligh orang ke, mengajar orang ke, itu akan bertukar menjadi nikmat. Tapi sekarang ni kita buat pasal kita leka suka dengan dunia, maka kita tertipu dengan kehidupan dunia. Pasal kalau kita dah tahu semua dah hari akhirat negeri kekal, harta ke pangkat dunia ini untuk ujian saja, mesti kita berhati-hati bab ni. Tapi kita tidak berhati-hati, kita terleka dengan dunia. Jadi bila kita menyesal macam itu, segala harta ke, segala kuasa ke, Allah kata hilang lenyap semuanya sekali, maka apa? Maka Allah pun perintahlah. Apa dia? Wahai malaikat, khuzuhu, tangkap mereka wahai malaikat. Tengok ni, bunyi macam binatang dah. Bunyi pun hinanya manusia yang tak menggunakan harta dia, kuasa dia untuk jalan Allah. Mereka pun apa dia? Maka seolah lebih hina lagi daripada binatang. Maka ketika itu, bila habis macam ni saja, Allah berfirman, perintah pada malaikat, wahai malaikat, khuzuhu, tangkap mereka ni, faghullu, dan belenggu dia. Tengok. Bukan setakat tangkap saja, ikat terus. Tangkap dan ikat. Tengok. Cuba bayangkan. Orang tangkap binatang, tangkap binatang pun tak ikat semacam ini. Dalam ayat surah Al-Furqan, tangkap saja, ambil rantai. 70 hasta panjang rantai. Diikat. Jijiknya, hinanya manusia ini yang nakal sangat, yang suka sangat dunia ini, diambil 70 rantai, ikat. Ikat, ada juga pernah mengatakan, masuk bawah dubur tu, keluar ke mulut. Tengok. Tak ngeri ke macam ni? Amat mengerikan suasana bila Allah jatuh hukum. Ini belum neraka lagi ni. Nak humbankan ke dalam neraka jahanam. Sebab itu ketika ini, orang yang kena pukul, kena seksa dalam kubur pun, dia rasa macam tidur. Pasal suasana daripada mahsyar pun, khuzuhu faghullu, ikat dia dah belenggu, dia ikat dengan rantai. Masuk rantai-rantai semua.
Itu pun lagi takut daripada yang dah stres tu rasa tak nak bangun-bangun ni pasal bangun alam kubur lagi. Lepas tu ayat pasal dalam Al-Quran, cerita-cerita dia bukan bersambung, bukan kisah ikut time siri. Bukan bab A, bab B, tak ada. Allah akan ceritakan lompat-lompat sana. Kejap ni, kejap dahulu, kejap kemudian. Pasal bukan suruh kita baca macam novel. Al-Quran, walaupun dia dahulu kemudian, tapi nama ibrah setiap ayat tu. Apa pengajaran yang nak boleh ambil, bukan nak tahu cerita dia. Kalau novel, kita nak cerita dia. Oh, mula-mula dia pergi sini, pergi sana, berperang sana. Itu novel. Quran bukan macam itu. Quran, kadang-kadang yang dahulu dikemudiankan, yang kemudian didahulukan. Pasal apa? Tujuan Allah nak suruh kita baca dan kita faham. Bila faham, kita ambil pengajaran tu. Apa jadi kalau orang tak faham Quran? Apa jadi kalau orang baca saja Quran? Nak ambil pengajaran macam mana? Maka ketika itu Allah perintahkan tangkap dia, belenggu ikat dia, summal jahim asallu, maka kemudian bakar dia dalam neraka jahim, campak dalam tengah-tengah dalam neraka jahanam. Summa, tengok sepatutnya yang dahulu tapi Allah kemudiankan. Summa ni kemudian, kemudian bukan kemudian peristiwa, kemudian masa Allah nak tangkap tadi. Summa, dia ada kisah ni. Summa fi silsilatin, dalam keadaan diikat dengan rantai. Ada bukan surah silat, bukan surah Al-Furqan, surah Al-Haqqah rupanya. Summa fi silsilatin, kemudian dalam rantai besi, zar'uha, panjangnya sab'una dhira'an, 70 hasta. Rantai yang ikat kita tu panjangnya 70 hasta. Macam mana panjang mana tahulah. 70 hasta. Ni hasta. Satu hasta ni mungkin 2 kaki lah. 2 kaki. Maknanya 70 kaki kali dengan 2. Dah 140 kaki. Untuk akal kita lah. Nak kira, tapi tak boleh fikir. Tapi nak tahu panjang rantai. Nak belit apa macam belit kita ni. Tu belit-belit. Dia masuk ke bawah perut kita. Keluar balik. Masuk balik. Macam orang tangkap ikan. Tak? Kita mancing ikan haruan ke? Tangkap dia. Kita ulur dengan Aisyah dia. Masuk. Macam tu. Maknanya hinanya. Manusia yang sikit pun tak ada nilai, layak dia dibakar saja. Nak pegang pun Allah tak bagi malaikat izin pegang. Pegang pun dengan rantai, ikat dengan rantai. Pasal layak dia orang yang tak peduli dengan Al-Quran, orang yang ingkar arahan Allah, tak mengesahkan Allah, buat perkara-perkara yang bukan Nabi buat, dan buat perkara-perkara yang tidak bersangkut paut dengan akhirat, yakin dengan dunia, itu saja layak bagi mereka, layak dibakar saja, betul-betul dalam keadaan yang hina dina sama sekali, hina, amat sangat hina. Takut. Lepas tu summa fi silsilatin zar'uha sab'una dir'an, maka panjang 70 hasta, maka fasrukuhu, maka masukkan dia, tarik dia, humbankan ke dalam neraka jahanam dengan ikat-ikat tersebut. Meronta-ronta lah manusia tak nak pergi ke neraka. Ditarik dengan rantai yang panjang. Perintah kan, balik ke tengah-tengah neraka jahanam, merangkak nak keluar pun seluruh tidak ada neraka, tidak ada lubang sikit pun untuk keluar. Atas api, bawah api, kanan api, kiri api, setiap penjuru api yang amat-amat panas. Kita beli cooker yang compact cooker tak, yang tu pun daripada mata atas ini setiap penjuru. Kita goreng bakar ayam 10 minit. Bakar tulang kambing 10 minit. Reput. Ini bayangkan. Berbagai-bagai penjuru yang melingkungi ahli neraka jahanam. Semoga Allah jauhi kita. Bila baca ayat-ayat macam ni, kita fikir, berdoa lah. Wahai Allah, ngerinya aku neraka jahanam. Itu tadabbur. Wahai Allah, tolonglah aku. Wahai takutnya aku nak pergi ke neraka jahanam. Tolonglah aku. Kita doa ketika itu. Itu doa yang paling rapat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu punca dia punya innahu kana yu'minu billahil azim. Sungguhnya dahulu dia tidak beriman. Dia tidak beriman kepada Allah yang Maha Besar. Tafsir mengatakan tidak beriman di sini ialah dengan Allah pun mereka percaya, dengan perkara-perkara lain pun mereka buat juga. Maknanya hubungan dengan Allah dia tak jaga. Solat dia tak jaga, kesempurnaan solat dia tak jaga, dan dibuat perkara-perkara syirik. Tajuk kita ni, dia mengambil juga syirik dalam keberkatan. Pantang tengok benda-benda yang luar biasa, dia pergi ambil. Pasal boleh menjadi kekuatan dengan dia. Maknanya sininya, rukun iman yang pertama,
hubungan dengan Allah dia tak jaga, yang Allah larang dia buat juga, yakni perkara-perkara kesyirikan kepada Allah dia buat juga. Dengan Allah pun dia berdoa, dia semayang, dengan benda lain pun dia buat juga, tabik tok tabik puan, anak cucu nak lalu, dia buat perkara itulah. Contoh je lah kan. Dia ada juga perkara-perkara azimat berbagai-bagai cara lah. Dah tahu dah Allah bagi rezeki, tak puas hati dengan Allah, dia pakai azimat tangkal-tangkal juga nak melarikan jualan dia. Dia tahu juga Allah yang akan melahirkan anak kepada isteri dia, tak dicari juga pula daya bunting untuk dapat kesyirikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu contoh-contoh dia. Dia tahu dah kena minta syafaat dengan Allah, dia pergi minta dengan roh-roh Nabi, roh-roh wali keramat. Itu betul-betul tu. Betul-betul tak jaga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu pasal dua perkara. Yang kedua, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itu hubungan dengan manusia pula. Dia tak peduli dengan orang miskin. Dia pelepah diri dia je, dia kaya seorang dia je. Orang miskin macam mana pun dia tak peduli langsung, tak tanya khabar saja. Orang miskin nak jumpa dia pun dia lari, kisah benda. Bagaimana dia berbisik-bisik dengan keluarga dia. Kalau kita cakap jangan kuat-kuat, nanti orang miskin dengar. Kalau orang miskin dengar, nanti orang miskin pergi minta hasil tanaman kita ini. Dia takut orang miskin tahu dia banyak duit. Tak? Hari raya, dia kunci pintu rapat-rapat. Tak berpeluang budak-budak nak ambil duit RM1, RM2 rumah dia. Masya Allah. Sedangkan RM1 yang budak nak. Tapi dia kunci rapat-rapat. Tuan tak ada. Dia, dia bisik pagar rumah. Tuan rumah tak ada. Saya tukang kebunnya. Dah cerita, bakir kedekutnya manusia. Sama tak contoh dia RM1 boleh sayang. Pasal apa? Pasal dia rasa duit itu penatlah dia cari. Dia rasa sayang nak bagi kepada orang yang lain. Itu dia tak jaga hubungan sesama manusia. Tadi dia tak jaga hubungan dengan Allah, satu bab. Yang kedua, dia tak jaga hubungan sesama manusia. Satu ayat lagi sikit. Yang nak habis hari ni tak ada teka sikit. Maka pasal dia tak jaga hubungan dengan Allah, dia tak jaga hubungan sama manusia. Falaisa lahul yauma huna hamim. Maka mereka pada hari ini tidak ada baginya seorang pun kaum kerabat yang pandai dapat menolongnya. Pada hari ini tak ada lah. Ada keluarga macam mana ke, ada pangkat macam mana ke, pada hari ini Allah katakan tidak ada sikit pun orang boleh mampu menolong dia. Jadi bila kita baca ayat-ayat macam ini kan, kita berdoa lah. Wahai Allah, rupa-rupanya aku tahu ada kawan macam mana pun, ada apa macam mana pun, kalau aku berhubung dengan dia untuk keduniaan semata-mata, bukan untuk gunakan untuk pergi cari akhirat. Aku bukan bincang dengan dia untuk bagaimana cara hukum hakam, aku bukan bincang cara mengaji dengan dia bagaimana, dia tak boleh menolong aku apa-apa pun bila pergi ke hari akhirat nanti. Yang kedua, tafsir yang kedua, orang yang dengan Allah pun dia bergantung harap, dengan ilah-ilah yang lain bergantung harap, maka Allah kata tak boleh tolong kamu yang kamu seru dah. Yang kamu seru, kamu puja, kamu minta dengan dia pun tak boleh tolong bila kamu pergi menemuinya. Biar mana yang akhir lah. Wala ta'amun illa min ghislin. Minuman kamu hari tu, kamu dahaga dah dihumbankan ke neraka jahanam beratus-ratus tahun pun. Minuman kamu apa benda? Nah, makanan pun tak ada, minuman pun tak ada kecuali air nanah, air bisul. Bila kita bakar kita, dia manusia kan, dia keluar air bisa. Air itu busuk, sebusuk-busuknya dahaga kita, itulah makanan minuman kita. Air nanah, air bisa daripada hasil bakar kawan-kawan kita ke, bakar kita sendiri, itu je yang ada pun. Nak macam mana? Nak kata nak, itu je makanan kita. Maka tengok macam ini amat mengerikan makanan minuman kita. Dan tapi buah zakum itu saja, semua makan daripada api semua sekali. Bila makan bakar badan kita. Nah, buah zakum, air panas ni letak nak minum je. Nak minum air busuk tak kira busuk ni. Nak minum saja uap panas tu terbakar muka kita ni. Menderita. Allah buat balik. Pasal apa? Allah nak suruh kita betul-betul rasa durjananya, jahatnya masa dunia dulu. Kamu dengan aku pun kamu sanggup cari orang lain yang kamu rasa ada kuasa macam aku. Maknanya Allah betul-betul memusuhi, betul-betul melaknat orang yang bersama-sama dia, kita rasa boleh tolong kita, boleh selesaikan masalah kita dalam perkara-perkara luar asbab. Dalam arti kata yang lain,
kita sanggup bersama-sama Allah, kita sanggup cari zat-zat yang lain. Boleh menyelesaikan masalah kita, boleh sempurnakan hajat kita atas perkara-perkara asbab, kerana kita beranggapan apa salahnya ini, usahakan ikhtiar. Wallahu ta'ala alam. Sampai ayat ke-37. InsyaAllah kita baca 38 hingga ni besok. Pendek sangat dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqina fi din wa alimna ta'wil wa hdina ila sawa'i sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma aj'alil Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa taj'alainal Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi